واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada episod yang ke-111 pada 12 Ramadan pada hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberi peluang untuk sama-sama kita melihat bersama Al-Quran bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safar Allah. Alhamdulillah. Saya kita terus ingin melihat satu ayat saja pada hari ini, ayat yang amat-amat istimewa, panjang. Bersama tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini, kita mengucapkan ahlan wa sahlan untuk sama-sama bergabung dalam pelajaran kita pada hari ini Ustaz ya. Dan kita jemput untuk share, kongsikan di Facebook, di YouTube ataupun maklumkan nota tag rakan-rakan yang ada untuk sama-sama kita menghayati satu ayat 213 pada hari ini yang mempunyai isi yang amat-amat indah panduan kita bersama. Kita mulakan dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi ayat 213, iaitu ayat yang mempunyai sekitar 6 baris ini ataupun 5 baris, pengutusan para nabi dan rasul kepada umat-umat bersama kitabnya. Dan apakah kaitannya dengan Al-Fatihah yang kita baca saban hari? Inilah yang kita akan baca bersama, ayat 213 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meneruskan lagi pengajian kita dalam My Quran Time Suratul Baqarah, juzuk yang kedua, muka surat 33, ayat yang ke-213. Panjang ayat ini, jadi satu ayat pun kita akan baca penuh untuk bacaan yang pertama ini, insya-Allah. Sama-sama kita perhatikan dan kita dengar, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات
إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-213, kesinambungan daripada perbincangan kita sebelum ini, ya, bagaimana Allah menekankan kepada kita bahawa kehidupan orang-orang beriman itulah yang lebih berharga berbanding dengan orang-orang kafir melihat dunia ini amat indah pada mereka. Maka Allah membawakan kepada kita apakah hakikat sejarah kita, kanannasu ummatan wahidah, ya, iaitu manusia ini, semua umat manusia ini adalah pada awalnya bersatu dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asal usul kita Ustaz, ya. Daripada Nabi Adam dan Hawa, maka muncullah, ya, manusia selepas itu semuanya daripada sumber yang satu, ummatan wahidah. Kita kena bezakan di antara ummah dan juga kaum. Kaum memang berbeza. Kita ada bangsa Melayu ke kaum Cina ke India, itu macam-macam, ya, macam-macam. Kerana kita datang daripada satu ibu ayah, ya, nenek moyang, kemudian dia pergi kepada kalau pada zaman Nabi Nuh itu ada Sam, ada Ham nama anaknya. Sam itu pergi kepada kumpulan Semitik Arab apa sebagainya, Yahudi, kemudian ada Ham ini pergi pada orang Melayu, Cina apa sebagainya. Jadi itu adalah sejarah kehidupan manusia. Apakah perkataan ummah? Ummah ini pernah kita jumpa sebelum ini, bahawa kita ini adalah ummatan wasatan, ya. Awal juz yang kedua, bila Allah memberi kiblat menghadap ke Masjidil Haram itu, kembali daripada Masjidil Aqsa, adalah untuk memastikan kita ini menjadi umat pertengahan. Umat pertengahan ini ialah panduan ataupun hala tujunya adalah siapa? Adakah barat ataupun timur? Bukan. Hala tujunya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja Allah cakap, maka itulah umat pertengahan. Umat pertengahan bukan kata kalau katakan dia mesti ikut cara Amerika ke cara Jepun, pandang ke timur, pandang ke barat, bukan. Maksudnya asal kalau katakan di timur katakan di Jepun itu ada apa yang Allah cakap, kita ikut. Kan? Kalau di Amerika itu ada apa yang Allah cakap, kita ikut. Kan? Dari segi punctual ke, kalau di Jepun ada kebersihan ke apa, kita ikut. Kerana sumber utama manusia ini yang diciptakan oleh Allah sudah tentunya panduannya juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ummah ini ada kaitan dengan dan ada kaitan dengan imam, Ustaz, ya. Jadi bila ummah ini dia bercakap tentang kepimpinan yang satu, ya, dan ianya ada talian lah, ya. Maksudnya kita ini walaupun orang Amerika, orang Jepun, orang Jerman, orang Melayu, orang India sebagainya, kita ini sebenarnya ada hubungan, ya. Hubungan kita sebagai manusia, kalaupun tidak secara direct, secara langsung tentang darah, hubungan darah, tetapi hubungan sebagai satu umat manusia, sumber kemanusiaan yang perlu kita raikan. Baik, daripada ayat ini membawa kepada perspektif apa? Orang beriman adalah orang yang amat sayang kepada semua manusia, Ustaz. Ya, bukan sekadar untuk orang Islam sahaja. Kalau ada orang yang bukan Islam pun yang tidak menyerah diri pada Allah, kita pun masih empathy, masih lagi, ya Allah, dia ni macam adik-beradik. Adik-beradik yang mungkin salah seorangnya pernahlah dia keluar ke Kuala Lumpur lah contohnya, kan. Kalau Ustaz orang Terengganu, saya orang Perak, kan. Dia pergi Kuala Lumpur, dia dah ke sini sikit, tapi dia adik-beradik. Jadi kita nak kena tarik balik dia masuk ke dalam keharmonian sebuah keluarga. Maka manusia ini ada yang tergelincir masuk ke dalam agama Kristian, Yahudi, Nasrani apa sebagainya. Maka bagi orang Islam, peranan kita ialah apa? Untuk melihat mereka ini tergelincir dan kita memandang dengan kasih sayang, nak panggil balik mereka ke jalan yang benar, bukannya kita membenci, malah mengutuk ataupun meninggalkan mereka, tidak menyebarkan mesej kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapakah yang dibangkitkan oleh Allah untuk memastikan umat ini bersatu? فَبَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, iaitu dibangkitkan Allah mengutus apa? Nabi, Ustaz, ya. Nabi.
Jadi dalam ayat ini dinyatakan Allah membangkitkan Nabi ini untuk memberi khabar gembira, amaran dan diturunkan bersama mereka itu Alkitab. Ya, nabi-nabi yang ada. Tetapi bagi orang yang tak membaca ayat ini, tak membaca Al-Quran, dia kata Nabi ni punca perpecahan, Ustaz. Ya, dia rasakan bahawa Islam punca perpecahan dan sumber daripada Nabi, Rasul punca perpecahan. Pasal orang dah duduk, katakan dekat Malaysia kan. Tapi bila orang kata, jom kita rujuk pada Quran, maka akhirnya orang kena tegur. Kan? Kena tegur sana sini. Ada orang kata bahawa ini Rasul datang ini, dia datang ke negara Arab, kacau orang-orang di Mekah. Padahal kita ini semuanya adalah bersatu. Tapi sebenarnya terbalik kefahaman dia. Kefahaman yang sebenarnya ialah manusia ini satu. Tetapi kalau tidak didatangkan Nabi, apa jadi tuan-tuan sekalian? Kita akan berpecah. Ya. Dalam sebuah keluarga, suami isteri, kalau dia tidak didatangi Nabi, tidak didatangi oleh wahyu, tak baca Quran, apa jadi? Dia mungkin hidup bahagia setahun, 2 tahun, lepas 3 tahun, 4 tahun dia mulalah. Kan? Si suami kata si isteri ni tak buat kerja, yang si isteri cakap si suami tak buat kerja. Dalam syarikat, si bos cakap yang si staf lama dia ni dah mula nak goyang kaki. Perkara-perkara kufur boleh muncul dalam satu kumpulan manusia ataupun dalam sebuah keluarga kecuali apabila didatangi wahyu sebagaimana yang kita tengok dalam ayat 212 itu tentang iman, ya, iman dan wahyu ini berkadar langsunglah, Ustaz, ya. Maksudnya lagi beriman, lagi berpegang kepada wahyu, dan inilah peranan Rasul untuk kembalikan manusia agar apa? Manusia yang sumber satu ini kalau dia dah berpecah-pecah jadi Yahudi, Nasrani dan sebagainya, sila kembali balik semula kepada jalan sirat yang benar agar kita terus masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah peranan Nabi dinyatakan di sini mubasyirin wa munzirin. 2 perkara, Ustaz, ya. Memberi khabar gembira dan memberi amaran. 2 perkataan inilah yang saya minta pada tuan-tuan tolong tengok betul-betul apa kaitan 2 perkataan ini dalam cara kita mendidik, dalam berkhutbah, dalam membina latihan bagi pegawai sumber manusia. 2 perkataan ini amat penting yang kita akan lihat tadaburnya selepas kita berehat sebentar. Kembali semula dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته. Assalamualaikum. Marilah kita sama-sama menyertai World Quran Hour di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, UIA, Malaysia, di lokasi masing-masing kalau tak dapat, secara serentak pada 22 hari bulan Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 13 April 2023 pada pukul 12 tengah hari hingga 1 tengah hari sahaja. Jom. واجعله لنا هجتين يا
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Untuk sama-sama kita melihat satu saja ayat 213 untuk kita memahami tentang psikologi manusia yang kembali kepada wahyu, melihat kepada semua manusia adalah sebagai ummatan wahidah. Dan makin kita mengikut kepada nabi-nabi yang diutuskan, maka kita ingin membawa seramai mungkin manusia yang sudah pun terlencong, terbabas dalam kehidupan daripada sirat, jalan yang lurus ini, kembali semula agar kita sama-sama dapat pergi ke syurga, kembali ke kampung halaman yang kekal abadi, penuh dengan keindahan yang sebenar berbanding dengan keindahan yang sementara yang dilihat oleh orang-orang kafir pada ayat 212. Baik. Jadi dalam hal ini kita melihat apakah tugas Nabi. Tugas Nabi yang pertama mubasyirin, yang kedua wa munzirin, iaitu pemberi kabar gembira dan pemberi amaran. Dari segi susunan pun dah tahu Ustaz ya. Maksudnya mubasyirin ada kaitan dengan bashir, ada kaitan dengan bashar. Bashar ni manusia. Manusia secara lumrahnya sukakan kepada bashir, iaitu apa? Sukakan berita-berita gembira diberikan terlebih dahulu. Tetapi jangan juga dilupakan kepada wa munzirin ya. Bukan sekadar kita kata umat Islam akan terus masuk syurga dan kita tak akan ada masalah, kita akan diampunkan, kita boleh buat apa saja asalkan IC kita ada Islam. Itu bukanlah kaedah nabi-nabi menyampaikan message. Tetapi ada juga munzirin, iaitu peringatan, inzar, iaitu kalau kita tidak mengikut kepada SOP Alkitab, perlembagaan yang ada di dalam Al-Quran ataupun nabi-nabi dahulu mengikut pada wahyu-wahyu terdahulu, maka seseorang itu tidak akan dapat ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan diberi rahmat. Jadi ini adalah dua perkara seperti sepasang sayap Ustaz ya. Untuk terbang seekor burung itu kena ada bashir dan juga nadhir agar kita ini dapat bergerak dengan saksama, dengan adil dalam kehidupan. Dan inilah peringatan ataupun pendekatan yang perlu diberikan dalam khutbah ataupun dalam sistem pendidikan, dalam pegawai sumber manusia. Kalau nak memberi latihan, perlu ada mubasyirin, memberikan gambaran, ganjaran, reward, sistem dan sebagainya. Tapi dalam masa sama juga perlu diberikan munzirin, amaran-amaran jika tidak mengikut kepada peraturan. Perkara ini didahulukan dengan mubasyirin kerana kalau kita mula terus-terus je, tuan-tuan sekalian, neraka, contohnya dalam khutbah kan, ia tak sesuai. Tetapi dalam masa yang sama, jangan sampai kita merasakan bahawa tuan-tuan kalau hadis main Jumaat ni memang confirm masuk syurga. Don't worry, pun salah juga. Kita kena pastikan kita ini bertakwa, dan itulah yang kita ulang pada setiap kali khutbah, ittaqillah kan. Bertakwalah kepada Allah, kerana orang yang bertakwa itu dia melaksanakan perkara yang Allah perintah dan menjauhi perkara yang Allah larang. Dan apakah lagi yang dibawakan oleh Nabi? Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Allah turunkan bersama mereka Alkitab sebagai dengan kebenaran. Ya, ada dua maksud al-haq. Yang pertama adalah kebenaran, yang keduanya adalah sebagai tujuan Ustaz ya. Tujuan. Hakikah. Hak ini ada kaitan dengan hakikah tentang realiti yang ada ini, ada solusinya di dalam Al-Quran. Berbanding dengan kita merasakan bahawa baca Quran ini Ustaz ya, baca sekadar baca, rasanya macam masalah saya tak ada pun solusi di dalam Al-Quran. Nabi-nabi itu dia bawakan hakikat tentang kehidupan kita yang sebenarnya, dan kalau ada masalah, Al-Quran memang membawakan solusi kepada masalah tersebut. Syaratnya apa? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih, iaitu kita kena berhukum di kalangan manusia ini atas apa yang ditelingkahkan, yang digaduhkan, yang berbeza di antara satu sama lain. Jadi Quran bila dijadikan sebagai sumber hukum ataupun membuat keputusan, maka itulah yang dibawakan oleh Nabi, dan inilah cara untuk kita menyatukan balik manusia atas sirat terus menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak Ustaz ya, suami isteri 3-4 tahun lepas tu mesti bergaduh ya. Kan? Kalau ada yang tak bergaduh lepas 3-4 tahun, itu maksudnya dia ikut Quran.
Dan kalau dia kata bahawa tapi saya dah cuba ikut Quran tapi bergaduh juga, memang itulah peranan Al-Quran. Quran lebih tinggi daripada si suami ataupun si isteri, lebih tinggi daripada bos, lebih tinggi daripada staf yang ada. Ya. Tapi kalau bos rasa dia lebih tinggi daripada staf ataupun suami lebih tinggi daripada isteri, maka kesannya Ustaz tunggu ikhtilaf, bertengkar, bergaduh dan paling hebat sekali berpisah. Kan? Tunggu sahaja. Dan itu sebabnya kita memerlukan Nabi di dalam kehidupan kita, kita memerlukan Quran, dan inilah peranannya. Apa yang berlaku kepada orang-orang terdahulu, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinati ba'yan bainahum. Tapi ada satu penyakit Ustaz. Quran dah datang, istilahnya bayinat ini tadi, tetapi ada satu penyakit yang dia tidak dapat menyebab datangnya Quran, datangnya Rasul bukan menyatukan tapi lebih memudaratkan ataupun memecahkan. Nama penyakit itu adalah baghyan bainahum. Dengki. Dengki. Rasa baghya ni, bura ni maksudnya dia nak melangkau. Contohnya si suami contohnya kan, dia kalau boleh dia mesti menang selalu dengan isteri dia. Ataupun terbaliklah, ada yang isteri kan, dia kalau boleh dia nak menang selalu dengan si suami, ataupun bos mesti menang. Kan? Pasal awak kan staff. Kan? Kalau dia ada mindset begitu, maka apa yang berlaku? Datang Al-Quran, dia memang dengar Quran, dia dengar kuliah Quran, dengar Quran time, tapi masih lagi bergaduh lagi Ustaz. Pasal apa? Pasal dia bukannya nak letak Quran paling tinggi. Dia nak letak Quran dengan bos, ini sama tinggi. Awak staff, awak bawah. Kan? Jadi dia merasakan bahawa apa saja bos buat, apa saja suami buat, ataupun kalau isteri yang rasa dia nak menang selalu isteri buat, dialah Quran, bukan Quran melangkau daripada kehidupan dia. Jadi ini yang kita nak baca sekali lagi, ayat daripada wa makhtalafa fi sampai bainahum, sebagai satu penekanan agar kita jangan sampai ada perasaan baghya, rasa nak lebih menang, nak menguasai orang lain bila sudah datang bayinat, iaitu Al-Quran dalam hidup kita. Bersama Ustaz Tir. Baik, alhamdulillah, kita nak baca potongan ayat daripada wa makhtalafa fihi illa sehingga bainahum. Untuk kita nak fokus pada ayat itu saja pada tadabbur ini. Inilah keseronokan bila kita tadabbur bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dapat kita menambahkan lagi amalan kita. Kita dengar ayat-ayat Al-Quran, satu huruf, berapa pahala kita dapat dengan kalimah, dan kita dapat memahami ayat ini. Ayat wa makhtalafa fihi dengan sampai bainahum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Surah Al-Nazim, itulah peringatan daripada Allah SWT apabila seseorang itu bertelingkah selepas datang bayinat, datang wahyu. Kalau dalam konteks kita zaman ini datang Quran, walaupun Quran sudah datang tetapi masih lagi boleh bertelingkah, bergaduh kerana ada satu penyakit namanya baghyan bainahum, iaitu dengki dan juga ingin menguasai, ingin menang selalu. Dan penyakit ini juga sudah pun kita lihat sebelum ini datang kepada siapa? Di kalangan ulama, ustaz di kalangan Bani Israel. Iaitu dia kalau penceramah Ustaz, kalau katakan dia ustaz lah, ulama di Bani Israel itu, dia kalau dah berceramah, dia tak suka orang lain masuk kawasan dia. Pasal apa? Nanti follower saya kena tangkap ataupun kena ambil, kan? Pasal follower saya ni nanti dia bagi hadiah, dia bagi duit, dia bagi bagi macam-macam lah. Ini yang berlaku pada zaman Bani Israel, satu penyakit yang kena kepada penceramah ataupun ustaz-ustaz ulama pada zaman dahulu. Adakah ia boleh berlaku pada zaman ini? Sudah tentunya. Itu perlu kita ambil pelajaran. Jangan sampai ia berulang. Follower jangan angkat kepada ulama dan ustaz ini sampai ustaz ni dia rasa bahawa ini adalah follower tegar saya, jangan orang lain ambil. Sehingga kan rasa dengkinya itu, dia rasa dengki menyebabkan rasa dia nak berkuasa. Dia nak berkuasa. Ini teritori saya. Kan? Jangan kacau, jangan jemput penceramah lain kerana apa? Kalau penceramah lain masuk nanti habis saya punya follower ataupun tidak mengikut pada pendapat saya dan tidak memberi apa-apa yang saya inginkan. Jadi ini adalah
bagaimana dunia masuk ke dalam orang-orang yang beragama pada zaman Bani Israel sebagai pelajaran kita bersama, membawa kepada perkataan pilihan pada hari ini kita saksikan, iaitu perkataannya faba'athallahu nabiyyin. Perkataan ba'atha itu mengutus, dibangkitkan, dikirimkan. 67 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Ali Imran, surah Al-Ma'idah dan juga surah An-Nahl, untuk kita yakin kepentingan Rasul dibangkitkan. Rasul dah tak ada saatnya, maksudnya Nabi ini dah wafat, tetapi semangat sunnah Nabi itulah yang kita kena angkat dalam kehidupan kita, terutama pada bulan Ramadan ini. Kerana apa? Bila Nabi diangkat, diletak paling tinggi berbanding dengan suami ataupun isteri, antara bos dan juga staf, maka insya-Allah Nabi yang diletak paling tinggi dengan wahyu yang diturunkan padanya, ianya akan mengatur dan menyatukan kita, dan akhirnya kita dipimpin sampai ke syurga. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. চলো উদযাপন করি ওয়ার্ল্ড কোরআন আওয়ার। 1 ঘন্টা কোরআনের সাথে 22 রমজান 13 এপ্রিল 2023 বছর 12টা থেকে 1টা পর্যন্ত আমরা কোরআন বসাবো। সূরা আল ইহসান, হিউম্যানাইজিং দ্য উম্মাহ। আল কোরআনকে আমরা দয়ার জগত মিলাবো। পড়ো, বসো, জগতন করো। চলো আমাদের সাথে আসো। And his messengers without delay, for those who are loyal and true will be rewarded. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih pada semua penonton-penonton terus di dalam My Quran Time 2.0. Quran, salat dan infak. Alhamdulillah hari ini satu ayat saja dekat ada 6 baris, 5 baris lebih, ayat 213. Baik, kita nak seketika mendalami ataupun mengulang kaji tentang ilmu tajwid dan juga hafazan kita. Boleh kita lihat pada paparan kita yang pertama ataupun slide kita. Iaitulah menyempurnakan hukum ikhfa pada kalimah ataupun kalimah perkataan wa munzirin. Kalimah wa munzirina. Iaitulah nun bertemu dengan huruf zal. Nun bertemu dengan huruf za, maka berlakulah ikhfa, hukum ikhfa di situ. Wa munzirina. Nun mati bertemu dengan za. Semalam nun mati bertemu dengan hamzah. Kalau kita lihat dekat tanda nun itu tidak ada sebarang tanda wa munzirin. Tidak ada sebarang tanda. Nun mati tapi tidak ada tanda di atas. Adapun semalam kalau kita lihat ayat atas sekali itu, min ayatin itu, nun mati bertemu dengan hamzah, nun tu mati. Ada tanda mati itu di atas. Maka tanda-tanda itu juga memberi pelajaran kepada kita sebenarnya untuk kita mengetahui bacaan itu dengung ataupun tidak, zahir ataupun tidak huruf tersebut. Maka alhamdulillah para ulama mempermudahkan sampai hari ini. Alhamdulillah macam-macam pula ada kan, macam-macam ada dengan color Quran bertajwidnya kan. Alhamdulillah. Mula kita duduk bulan puasa ni pun alhamdulillah, kalau kita lapar sekalipun kita baca Quran membantu kita. Kan kita bantu, kita ada wakaf ibtidah, ada colornya, ada warna itu, warna ini dan sebagainya, menunjukkan hukum panjang dan pendek. Semuanya itu dibuat untuk permudahkan kita. Yang penting kita boleh baca dengan betul. Itu yang pertama sekali. Tak tahu nama hukum, tak ada masalah. Tak tahu ni mak apa, tak apalah. Tapi kita tahu bacaan tu panjangnya 2 ataupun 4 ataupun 6 dan sebagainya. Baik. Maka wa munzirin itu nun bertemu dengan za, maka berlakulah hukum ikhfa. Kita sembunyikan nun mati itu di sisi huruf zal. Zal salah satu daripada huruf ikhfa hakiki yang ada 15. Huruf ikhfa hakiki ada berapa? 15. Takkan salah pula kan, dah sebut tadi 15 kan. Baik, ada 15. Wa okey. So nun bila kita sebut saja mim, mu huruf mim kan, bibir kan. Mulut kita terus pergi pada za. Okey, mulut kita ataupun lidah kita terus pergi pada za selepas kita sebut mim. Nun kita tak pergi dah makhraj nun. Nun hanya pergi pada hidung saja, sifat saja. Sifat gunnah ataupun dengung yang kena panjang kat situ. Wa dia bunyi macam tu. Wa munzirin. 1 2 mula. Kan dia bunyi tu bunyi ikhfa pada zal. Dia tak bunyi wa mung. Dia tak bunyi tebal macam tu. Ataupun dia tak bunyi wa mung, dia tak bunyi wa mun, tak. Dia bunyi macam mana? Wa munzirin. 1 2 mula. Wa munzirin. Ringan je bunyinya, lembutnya bunyinya, nipisnya bunyinya. Kerana huruf za tu huruf yang berada di mana? Hujung lidah, di bawah gigi kacip kita. Za. Maka bila kita sebut mim saja, kita dah standby nak pergi za. Kat mana za? Za hujung lidah di bawah gigi. Cuma jangan tekan betul-betul za. Hanya pergi standby duduk dekat pintu zal tu. Duduk depan pintu dia. Jangan masuk lagi. Standby. Wa munzirin. 1 2 3. Wa itu hukum ikhfa hakiki. Baik, kita lihat slide kita yang kedua. Kita nak kemaskan perkataan tadi. Ustaz sebut sebagai perkataan yang pilihan juga. An-nabiyyin. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallahu nabiyyina. Kalimah ni kena jelaskan sikit. Dia payah sikit. Ada 2 ya. 1 ya hidup, yi. Kemudian selepas ya hidup tu bertemu dengan ya mati. Ya juga. Maka nak bunyi jelaskan perkataan an-nabiyyin. Faba'athallahu nabiyyin. 1 2 mula. Faba'athallahu nabiyyin.
فبعث الله النبيين pertama ya itu disabdu nabi, kemudian yi tu nak kena jelas nabi, jangan nabi dia tekan yi tu tapi bunyi tekan suara mak je, nabi tu tak jelas, tak ci, nabi tadi nabiyina, 1 2 mula, faba'athallah patut pun Ustaz Fas, bila perkataan tu payah, mesti ada cara bacaan yang lain. Tapi menerusi imam lain, riwayat yang lain lah. Di sini kita baca dengan secara yang asal lah, kan? Nabiyyin. Di sana seperti riwayat Qalun umpamanya membaca dengan Nabiina. Ada hamzah kat situ. Kan? Nabiina. Senang dia baca. Kan? Tapi kita susah sikit. Ini yang kita baca ni bacaan imam kita lah. Di sana Qalun atau riwayat lain membaca lain sedikit daripada apa yang kita baca. Baik, kita ulang ayat ni. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'athallahu nabiyyin. Kanan nasu كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. ما شاء الله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Okey, sekali lagi. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.
Masya Allah, benarlah Ustaz Fas, puasa ini tidak mengurangkan produktiviti kerja. Jadi kita lihat, Masya Allah, grup-grup di studio dari rumah sudah pastilah di rumah kan, bersemangat dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, Insya Allah diberkati dan diberikan ganjaran pahala, Insya Allah. Berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. خلونا نحتفل بالعالم ساعة واحدة مع القرآن في 22 رمضان 13 أبريل عام 2023 من ساعة 12 ظهرا حتى ساعة 1 ظهرا برسالة على سورة الإنسان. Humanizing the Ummah. عالم الرحمة تتفاعل مع القرآن من تشات. اقرأ وافهم وطبق وانضم معنا. And his messengers without delay, for those who are loyal and true will be. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk kita melihat pada ayat 213 pada halaman yang ke-33. Bagaimana Allah memberitahu kepada kita tentang manusia, kita semua daripada satu rumpun, dan Allah membangkitkan Rasul itu adalah untuk memastikan rumpun yang satu itu kekal. Kerana ada yang keluar daripada rumpun tersebut yang menjadi Yahudi, Nasrani, tergelincir di sana sini, yang perlu diingatkan dengan kabar gembira, mubasyirin wa munzirin, dan juga peringatan, amaran, dan diturunkan bersama dengan mereka itu, Nabi-Nabi ini, Alkitab yang membawa kebenaran, yang menerangkan tentang tujuan hidup kita ini, tentang hakikat realiti hidup ini adalah untuk menuju kepada Al-Haq, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung ayat 213 ini dimaklumkan tentang siapakah yang dapat menguruskan segala pertelingkahan yang berlaku, berbeza pendapat dalam kehidupan ini. Kita baca pada bahagian hujung, fahadallahu alladhina amanu hingga akhir bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sadaqallah.
Surah Al-Azim, fahadallahu alladhina amanu. Maka dengan kehendaknya Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jadi dalam kehidupan kita ini walaupun ada satu rumpun Ustaz ya, tetapi manusia ini secara fitrahnya akan berselisih ya, akan berbeza pendapat. Kerana apa? Ada yang mungkin latar belakangnya dalam bahasa Arab adalah khalfun. Khalfun daripada perkataan khilaf. Manusia ini khilaf, berbeza pendapat kerana latar belakang berbeza. Ada orang belajar agama, ada orang belajar bukan agama. Ada orang daripada Terengganu ya, ada orang datang daripada Perak kan, membesar di Johor. Ada orang yang mungkin cara didikannya berbeza daripada keluarga yang berbeza. Maka kalau bertemu dalam satu keluarga, suami isteri ataupun dalam satu organisasi di antara bos dan juga stafnya, perbezaan latar belakang itu memberi kesan kepada ikhtilaf ya. Apatah lagi kalau kita bercakap tadi tentang orang-orang yang diberikan kitab, iaitu Yahudi Nasrani. Bila mereka diberikan kitab dan ada satu penyakit Ustaz ya, penyakit namanya baghyam bainahum ya, rasa nak kontrol, nak mengawal orang lain, dengki kepada orang lain, maka itulah paling besar mewujudkan pertelingkahan yang boleh membawa kepada peperangan ya, membunuh di antara satu sama lain. Jadi dalam hal ini, siapakah yang selamat, yang boleh dipimpin Allah untuk selamat daripada segala pertelingkahan ini? Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih ya, iaitu dengan kebenaran daripada Al-Quran ya, daripada kitab kita zaman sekarang ini Al-Quran, dengan izin daripada Allah, maka orang-orang beriman akan diberi hidayah. Maksudnya orang lain confuse, keliru, bergaduh, tapi orang beriman dalam keadaan dia berhadapan dengan perselisihan itu, dia dapat hidayah. Siapa yang beri? Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan lebih daripada itu, Allah nyatakan wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah sentiasa memberi hidayah. Ini adalah satu tawaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Satu, yang kedua, kefahaman kita ialah manusia tak boleh bagi hidayah Ustaz. Ya, walaupun berceramah ya dalam My Quran Time ini, saya bercakap je lah kan, tapi yang sebenar-benarnya memberi hidayah adalah siapa? Allah Subhanahu Taala ya. Kalau saya bercakap ke, kalau zaman Nabi itu mungkin sahabat ke Nabi bercakap, itu adalah hidayah al-bayan, hidayah untuk menerangkan. Tetapi hidayah yang boleh memberi kesan dalam hidup kita adalah namanya hidayah at-taufiq ya, hidayah yang menyebabkan bila kita dengar ya, kadang-kadang dengar baru first time dengar My Quran Time, tapi lepas itu wah, saya dah rasa ingin membuat perubahan. Itu adalah hidayah at-taufiq. Ada orang yang mungkin dah belajar agama sampai 20 tahun tapi tak bergerak-gerak juga. Kerana apa? Dia mungkin belajar hidayah al-bayan, iaitu daripada penceramah, daripada ustaz, daripada doktor-doktor yang ada, tetapi tidak mencapai kepada hidayah at-taufiq. Saya pernah jumpa dulu Ustaz ni, seorang daripada Mesir, hafaz Quran 30 juzuk, di US dapat perlindungan kerana dia dah masuk Kristian. Dah masuk Kristian ya. Jadi subhanallah kan, ingatkan kalau dia menghafal Quran selamat, rupanya kena ada perasaan iman dalam ayat ini ya. Iman itu yang menyebabkan kita merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan iman inilah sebagai input dalam bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, input yang penting, input iman daripada Allah, pada nabi, akhirat, malaikat, kitab dan sebagainya, itu sebagai bekalan penting untuk kita mendapat kebenaran daripada bulan Ramadan ini. Kita dapat takwa, kita dapat syukur. Kerana apa? Kerana kita buat bukan kerana manusia, bukan ikut-ikut pasal Ramadan dah sampai saya puasa saja, tetapi kerana mencari redha daripada Allah. Selalu muhasabah Ustaz ya. Bila dalam hadis man shama Ramadan imanan wahtisaban ya, penuh keimanan dan selalu kira-kira hari ni saya dah hari ke-12 contohnya, ataupun saya dah hari 13, hari 15. Okey ke tak okey? Kan? Dah bertambah tak takwa dalam hidup saya ni? Apa maksud takwa? Oh, saya ini mengelakkan daripada perkara haram, perkara yang halal saya buat. Adakah ianya makin subur dan makin saya bersemangat? Kalau ada, kita mengucapkan alhamdulillah, moga Allah tambah lagi, kerana kita nak apa? Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah sentiasa memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Itu satu kefahaman. Tapi satu lagi kefahaman, Allah sentiasa memberi hidayah kepada siapa yang berkehendak.
Satu, Allah berkehendak, itu yang lebih berkuasa. Tetapi kalau manusia itu berkehendak, tuan-tuan kan, seperti tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, saya nak sangat faham kepada Al-Quran, kerana tuan-tuan berkehendak sangat, maka kehendak Allah itu menyebabkan tuan-tuan dilorongkan, dimudahkan untuk menuju kepada jalan yang lurus. Jalan inilah yang kita perlukan. Kalau kita banding Ustaz, jalan daripada sini ke sini. Kalau lurus tu pendek je. Tapi kalau dari sini ke sini, kalau bengkok, dia akan pergi ke sana, sini. Kalau kita ukur pakai kertas, kalau zaman geografi dulu tu, dia adalah jarak yang panjang. Jadi bila kita berdoa, minta ditunjukkan jalan yang lurus, kita nak jalan yang kita tak selalu langgar dinding, Ustaz. Ya, dalam membuat keputusan, dalam sebarang pertelingkahan dalam hidup kita, agar kita lulus dan akhirnya apa? Kita diizinkan dengan rahmat Allah menuju ke syurga yang penuh nikmat. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita hilangkan perasaan dengki agar tidak bersengketa sesama manusia. Dan dengki ini ada kaitan dengan nak berkuasa. Ya, jadi orang yang dengki nak berkuasa, orang yang nak berkuasa mesti kena dengki. Ya, kalau tidak, macam mana dia nak berkuasa? Nombor satu. Nombor dua, jadikan Al-Quran sebagai panduan yang utama, kerana ini adalah solusi untuk kembalikan kita kepada rumpun ummatan wahidah. Yang kedua. Yang ketiga, sentiasa memohon taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hidayah yang amat mahal, hidayah at-taufiq, apa yang Allah nak sama dengan apa yang kita hendak, apa yang kita hendak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sehingga kita diizinkan kembali ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan ini, Allah izinkan kita untuk sentiasa berada di atas jalan yang lurus. Bersama Ustaz Tir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amalan kami di bulan Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran kami, ya Allah. Terimalah solat sunat tarawih kami, ya Allah. Terimalah qiyam kami, ya Allah. Terimalah tilawah kami, ya Allah. Terimalah amalan-amalan kami, sedekah kami semua, ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mukmin, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang muhsinin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk terus kami lakukan kebaikan, ya Allah, dan tinggalkan kemungkaran, ya Allah. Sentiasa sayang kepada fakir miskin, ya Allah. Sentiasa membantu mereka, ya Allah. Dan berilah kebaikan kepada kami, dan tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan yang lurus, ya Allah. Janganlah kau berikan jalan yang bengkok kepada kami, ya Allah. Terimalah segala amalan kami dan ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami dan rezekilah kami bertemu dengan Lailatul Qadar dan beramal pada malam tersebut, ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada bulan Ramadan ini, dan terus kita bersama dengan Al-Quran sebagai sumber hidayah, sebagaimana yang kita belajar dalam ayat 213. Kalau kita ingin berada dalam rumpun manusia yang akan terus menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ditinggalkan Nabi, jangan ditinggalkan Quran, dan perlu diletakkannya paling tinggi dalam keluarga, dalam organisasi, dalam masyarakat kita. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang dalam ayat 214, ya, bagaimana untuk kita masuk ke syurga. Tawaran daripada Allah dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. Saya menyebut pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera, sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia, insya-Allah. Ana al-laili wa atrafan واجعله لنا هجتين